Hanayo Saman Musa Hassan. Ia berkaitan ucapan bekas IGP di UiTM pada 30 Januari lalu. Bekas Timbalan Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat Hanayo menyaman bekas Ketua Polis Negara Musa Hassan kerana didakwa memfitnah dalam ucapannya di Universiti Teknologi Mara UiTM pada 30 Januari. Peguam kepada ahli Parlimen segambut itu daripada firma undang-undang Tuan Srinivasan memfailkan Writ saman di pendaftar Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 3 Julai. Pada 5 Februari dilaporkan Musa disiasat polis berhubung ucapan yang diberikan di sebuah forum di UiTM pada 30 Januari. Musa didakwa berbuat demikian ketika bercakap dalam forum bertajuk Wancana Isu Semasa Perjanjian Damai Hatyai 1989 PKM Menyerah Diri yang diadakan di Universiti Teknologi Mara UiTM. Dalam ucapannya, Musa didakwa antara lain telah mencadangkan DAP telah menerbitkan sebuah buku mengenai peranan orang Melayu di sebalik peristiwa rusuhan 13 Mei. Menurut salinan pernyataan tuntutan saman yang dilihat Malaysia kini hari ini, ia mendakwa ucapan itu mengandungi kenyataan fitnah yang sama sekali tidak benar, merendahkan, menyusahkan, palsu, salah dan tanpa asas. Plaintiff juga mendakwa ucapan defendant itu telah dirancang terlebih dahulu dibuat dengan niat jahat, digerakkan oleh niat jahat pihak defendant untuk merosakkan, mencemarkan nama baik, memfitnah, mencederakan dan atau memusnahkan reputasi plaintiff dalam persepsi orang ramai dan selanjutnya mendedahkan plaintiff kepada kebencian awam, ejekan dan skandal. Menurut plaintiff lagi, ucapan itu bertujuan untuk mencederakan plaintiff secara politik. Melalui tindakan undang-undang ini, ia menuntut ganti rugi umum, ganti rugi tambahan dan ganti rugi teladan. Beliau juga memohon mahkamah mengeluarkan perintah injaksi untuk menghalang Musa, sama ada dirinya sendiri, pegawainya atau ejennya daripada menyebutkan, menerbitkan, menyebabkan untuk disebutkan dan atau menyebabkan untuk diterbitkan perkataan yang didakwa bersifat memfitnah itu. Ia juga memohon kos dan relief yang dianggap sesuai oleh mahkamah. Sementara itu, Peguam Yeo Lim Wee Jit mengesahkan pemfailan tuntutan saman fitnah terhadap Musa. Lim memberitahu Malaysia kini perkara itu ditetapkan untuk pengurusan kes isemakan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur esok. Isemakan adalah satu bentuk telesidang dalam talian di mana pihak-pihak terlibat boleh menjalankan pengurusan kes undang-undang tanpa wakil guaman perlu datang ke mahkamah secara fizikal. Menurut salinan nota kehadiran yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 8 Julai, Musa selaku defendant diwakili oleh firma guaman Tuan Azam Aziz & Co. Ketika dihubungi petang ini, seorang peguam daripada firma itu, Syed Muhammad Afiq, mengesahkan surat-surat tuntutan plaintiff telah diserahkan kepada Musa pada 8 Julai. Kita beralih ke perkembangan berita yang berikutnya. Trump kini sokong pakai pelitup muka. Donald Trump dilihat menukar nada sokongannya terhadap pemakaian pelitup muka selepas membuat hantaran di media sosial yang memaparkannya mengenakan pelindung berkenaan. Kita bersatu dalam menangani virus China yang tidak kelihatan ini, katanya. Ramai yang mengatakan ia adalah langkah patriotik untuk memakai pelitup muka jika anda tidak boleh melaksanakan jarak sosial. Tiada yang lebih patriotik berbanding saya, Presiden kegemaran anda semua, katanya dalam hantaran itu. Virus berkenaan sudah menjangkiti lebih 14.6 juta individu dan mengorbankan lebih 600,000 yang lain sejak ia muncul di China tahun lalu. Satu dunia kini masih menanti vaksin yang berkesan dan hanya beberapa langkah boleh dilakukan bagi mengekang penularan pandemik ini. Satu daripadanya adalah pemakaian pelitup muka. Walaupun Trump dengan jelas menentang cara berkenaan sejak beberapa bulan lalu,
Pihak berkuasa Amerika Syarikat AS kini dilihat bergelut mengendalikan krisis berkenaan dengan angka jangkitan kini menghampiri 4 juta dan lebih 140,000 kematian dicatatkan. Kita beralih ke perkembangan berita yang terakhir. Najib mahu jadi Perdana Menteri sekali lagi jika bebas dari tuduhan menurut Dr. Mahathir Mohamad. Najib mahu menjadi Perdana Menteri sekali lagi sekiranya beliau dibebaskan minggu depan atas tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram, kata Mahathir. Najib Razak akan mahu menjadi Perdana Menteri sekali lagi sekiranya beliau dibebaskan minggu depan atas tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram yang berkaitan dengan SRC International Sendirian Berhad, kata bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Jika dia didapati tak bersalah, saya fikir dia akan mahu jadi Perdana Menteri lagi. Tapi, jika dia kalah di mahkamah sudah tentu dia hilang kelayakan. Mahathir dilaporkan berkata kepada The Malaysian Insight. Beliau menjawab pertanyaan apakah Perdana Menteri Muhyiddin Yassin akan dicalonkan sebagai Perdana Menteri oleh Perikatan Nasional PN pada pilihan raya umum akan datang. Terdapat spekulasi bahawa Muhyiddin mungkin meminta pilihan raya diadakan segera pada tahun ini kerana ingin mendapat mandat daripada rakyat. Bagaimanapun, Mahathir berkata, Bersatu yang kini berada di bawah kawalan Muhyiddin akan menghadapi tentangan dari rakan gabungannya UMNO. Umumnya ahli UMNO merasakan yang UMNO perlu menerajui kerana mereka ada sokongan. Hakikatnya mereka sudah beritahu Bersatu yang walaupun mereka dalam PN sekarang, mereka masih mahu bertanding lawan Bersatu pada pilihan raya akan datang. UMNO percaya ia adalah parti terbesar dalam PN dan mereka mahu pegang tunjang kuasa, katanya yang juga bekas Presiden UMNO itu. PN ketika ini mempunyai jumlah anggota parlimen tertinggi dalam gabungan PN dengan 42 anggota parlimen, diikuti oleh Bersatu sebanyak 31, PAS 18 dan GPS 18. Bersatu juga baru-baru ini memecat anggota Parlimen Sri Gading, Syahrudin Saleh, dari parti itu kerana duduk bersama blok pembangkang di Dewan Rakyat. Ini bererti hanya tinggal 6 anggota parlimen yang menang di bawah tiket Pakatan Harapan pada tahun 2018. Sementara 15 yang lain adalah bekas anggota parlimen UMNO yang melompat ke parti itu selepas pilihan raya ke-14. Sementara 10 lagi adalah bekas anggota parlimen PKR yang berpaling tadah dari PKR untuk bersama kerajaan Perikatan Nasional. Mahathir berkata kedudukan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri tidak selamat kerana PN hanya mendapat sokongan 113 daripada 222 anggota parlimen seperti yang ditunjukkan di Dewan Rakyat minggu lalu. Disebabkan itu, dia cuba terus berkuasa dengan menggunakan pelbagai kaedah yang sangat tidak demokratik. Ini termasuklah mengenakan tekanan ke atas partinya sendiri untuk menyokongnya, malah menggunakan wang untuk meraih sokongan orang. Tetapi kami merasakan kita perlu kembali ke keputusan asal rakyat, iaitu Pakatan Harapan adalah pilihan rakyat. Jadi kami merasakan bila sudah disokong rakyat, kami perlu kekalkan sokongan dengan kembali menjadi kerajaan, kata Dr. Mahathir Mohamad. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online dan Harian Metro Online. Terima kasih kerana anda tidak jemu-jemu menyokong perkembangan channel ini. Untuk teruskan bentuk sokongan anda sehingga mencapai 50,000 jumlah subscriber menjelang hujung tahun ini, jangan lupa like, subscribe dan share video ini. Akhir sekali sedikit pesanan ikhlas daripada channel Putra Raikal. Kita jaga kita, selalu mengamalkan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Jaga penjarakan sosial dan pastikan anda sentiasa memakai pelitup muka di setiap pergerakan ataupun ke mana saja anda pergi. Sampai jumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih.